Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada minggu ini di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Dan kali ini kita akan masuk ke bidang tajwid. Okey, tajwid yang akan kita pelajari pada hari ini ialah hukum nun sakinah ataupun tanwin. Apa hukum nun sakinah ni? Okey, bersama-sama dengan Ustazah Kumajidah binti Kuyakub, kita belajar apakah yang berkaitan dengan hukum nun sakinah ataupun tanwin. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, di akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama membaca kalimah yang mengandungi hukum nun mati dan tanwin dengan betul. Yang kedua, murid dapat membaca kalimah yang mengandungi hukum izhar halqi dengan betul dan bertajwid. Manakala untuk kriteria kejayaan, di akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama membaca sekurang-kurangnya 5 kalimah yang mengandungi hukum nun mati dan tanwin dengan betul. Dan yang kedua, murid akan dapat membaca sekurang-kurangnya 5 kalimah yang mengandungi hukum izhar halqi dengan betul dan bertajwid. Baiklah, seterusnya kita akan tengok apakah itu hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, sebenarnya hukum nun sakinah, okey, nun sakinah. Nun awak tahu huruf nun. Nun ialah huruf nun. Okey, huruf nun. Macam tu. Itu ialah huruf nun. Okey, huruf nun sakinah. Apa yang dimaksudkan dengan sakinah? Sakinah ni ialah tanda sukun. Okey, dia ada nama. Kadang-kadang orang sebut sakinah, kadang-kadang orang sebut mati, kadang-kadang orang sebut apa lagi? Sakinah. Dia ada 3 nama tu lah. Sakinah, sukun, mati. Kalau sebut je yang tu, samalah tu. Okey, kadang-kadang awak akan jumpa huruf tanda sukun bulat macam ni, kadang-kadang awak akan nampak separuh macam ni. Okey, ini sama sahaja. Nun, huruf nun dan sakinah. Okey, apakah nun sakinah ataupun tanwin? Ustazah padam dulu yang ni. Okey, tanwin. Okey, nun sakinah awak dah kenal nun sakinah macam mana. Okey, macam Ustazah tunjuk tadi. Yang ni. Okey, nun sakinah. Manakala tanwin ialah baris apa ni? Ini. Baris fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Tak kisah. Sama ada baris fathatain ataupun kasratain ataupun dhammatain. Mana-mana satu antara tiga-tiga ini, yang ini dinamakan tanwin. Okey, ini dinamakan nun sakinah, ini dinamakan tanwin. Okey, sebenarnya untuk makluman awak semua, hukum nun sakinah ataupun tanwin ini dia ada 5. Okey, dia ada 5 yang tertakluk di bawah hukum nun sakinah ataupun tanwin. Kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah hukum izhar halqi. Yang pertama ialah hukum izhar halqi. Okey. Yang kedua ialah ikhfa haqiqi. Yang kedua ialah ikhfa haqiqi. Yang ketiga ialah idgham ma'al gunnah. Yang ketiga ialah idgham ma'al gunnah. Yang keempat ialah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Dan yang terakhir ialah iqlab. Okey, yang terakhir ialah iqlab. Jadi awak kena ingat, kalau awak jumpa izhar halqi, ikhfa hakiki, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, itu ialah terdiri di antara hukum nun sakinah ataupun tanwin. Sebab apa dikatakan hukum nun sakinah ataupun tanwin? Sebab dekat
hukum izhar halqi dekat ikhfa hakiki, idgham ma'al ghunna, idgham bila ghunna dengan iqlab ni, dia ada huruf nun sakinah ataupun tanwin dan bertemu dengan huruf-huruf ni. Izhar halqi ada huruf dia, ikhfa hakiki dia ada huruf dia, idgham ma'al ghunnah ada huruf dia, idgham bila ghunnah pun ada huruf dia, iqlab pun ada huruf dia. Okey, tapi untuk hari ini kita akan fokus kepada satu dulu hukum. Okey, hukum yang akan kita pelajari hari ini, yang akan kita fokuskan ialah hukum izhar halqi. Okey, kita tengok dulu, minggu ni kita tengok dulu hukum izhar halqi. Okey, kita tengok dulu apakah yang dinamakan izhar halqi. Macam mana nak kenal hukum izhar halqi? Okey, hukum izhar halqi ialah bila awak jumpa huruf apa ni? Nun. Okey, baris apa ni di atas dia? Nun yang bertanda sukun ataupun sakinah ataupun mati. Okey, ataupun mana-mana salah satu daripada tanda tanwin ini, okey, sama ada fathatain ataupun kasrahatain ataupun dhammatain. Okey, bila awak jumpa mana-mana salah satu yang ni, nun sukun, nun sakinah ataupun tanwin, dan selepas itu awak jumpa dengan huruf hamzah. Okey, huruf hamzah ataupun huruf yang kedua ialah huruf ha. Okey, huruf ha. Kemudian huruf yang ketiga ialah huruf ain. Okey, huruf ain. Kemudian huruf ha. Okey, huruf ha. Kemudian huruf ghain. Huruf ghain. Seterusnya huruf kha. Okey, ada berapa dah? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cukup 6 huruf ni. Mana-mana salah satu daripada 6 huruf ini ialah huruf izhar halqi. Okey, bila jumpa dalam satu kalimah tu, awak jumpa mula-mula sekali senang nak cari dia. Awak cari tanda dia, penanda aras dia ialah nun sakinah ataupun ni fathatain ke, kasratain ke, dhammatain, dan selepas yang ni awak tengok huruf di sebelah kiri dia, awak tengok sama ada awak jumpa tak salah satu daripada huruf ni. Okey, ingat izhar ada 6 huruf sahaja. Selain daripada huruf-huruf 6 ni, itu nama dia huruf hukum lain pula, bukan hukum izhar halqi. Okey, bila awak dah kenal dah macam mana nak cam izhar halqi tu, okey, awak dah cekap dah, awak kena tahu pula bila jumpa tu cara bacaan izhar halqi tu macam mana. Okey, izhar halqi ialah kita kena baca nun sakinah tu ataupun tanwin dengan terang dan jelas tanpa dengung. Okey, kena baca dekat huruf nun sakinah ataupun yang baris kita kata tadi fathatain ataupun kasratain ataupun dhammatain tu kita kena sebut dengan terang dan juga jelas, tak payah dengung. Okey. Okey, nak lebih faham, jom kita tengok dulu contoh bacaan dia ataupun contoh kalimah yang mengandungi hukum izhar halqi. Okey, ingat izhar halqi tadi ada 6 huruf. Sebut balik huruf izhar halqi. Huruf hamzah. Okey, hamzah ni kadang-kadang awak akan jumpa hamzah ataupun huruf alif. Sama ada hamzah ataupun huruf alif. Kalau awak tengok dekat contoh di sini, okey, huruf alif atas dia ada hamzah. Okey, mana-mana satu. Okey, huruf hamzah. Lepas tu huruf apa tadi? Huruf yang kedua, huruf ha. Kemudian huruf ain. Lepas tu ha. Lepas tu ghain. Lepas tu kha. Okey, kita tengok contoh untuk huruf hamzah. Okey, kita tengok dulu dekat nun sakinah. Okey, macam mana nak kenal dekat sini? Okey, macam mana nak tahu? Saya ambil warna purple dulu. Okey, bila awak tengok kalimah yang pertama, okey, kalimah ni, okey,
Yang pertama sekali awak nak tahu sama ada kalimah tu mengandungi hukum izhar halqi. Yang pertama sekali, cari dulu nun sukun ataupun nun sakinah. Okey, awak tengok di sini. Ada tak nun sakinah? Okey. Ustazah nampak ni di sini. Okey, ada huruf nun sakinah. Okey, bulat dulu nun sakinah tu. Okey. Selepas nun sakinah, okey, izhar halqi ialah nun sakinah ataupun tanwin. Okey, awak dah jumpa nun sakinah, tak payah dah cari tanwin sebab awak dah jumpa nun sakinah. Okey, awak tengok pula huruf selepas nun sakinah. Ni, awak tengok huruf apa? Hamzah. Okey, hamzah huruf izhar halqi tak? Ya, kalau huruf izhar halqi, maksudnya hukum izhar halqi di sini ialah nun sakinah bertemu dengan huruf hamzah. Okey, susah ke senang? Senang. Okey, dah senang, dah tahu dah cara nak cari macam mana. Kita tengok cara bacaan. Jadi saya sebut izhar halqi, awak kena baca dengan jelas dan terang dekat huruf nun sakinah. Nun sakinah tu kena jelas, kena matikan dia betul-betul. Okey? Tengok. Ikut bacaan ustazah. Macam mana nak jelaskan dekat huruf nun sakinah tu? Okey. Wayan auna. Wayan tu dia tak ada wayan. Kalau dengar dia huruf nun tu dia tergantung. Dia lidah dia tak rapat dekat langit kita. Bila nun sakinah disebut dengan jelas dan zahir, izhar tu zahir, menzahirkan sebutan. Okey, bila kita sebut dengan jelas, ingat lidah tu kena rapat ke langit. Wayan auna. Wayan auna. Okey. Tengok yang kedua. Min ayyi. Min ayyi. Bukan mi ayyi. Tak boleh dengar. Nun mati tu dia kena dekat langit kita. Min ayyi. Okey, kita tengok dekat tanwin pula. Okey. Yang ni dia bukan nun sakinah di sini. Okey, sebab apa? Dia sama ada nun sakinah ataupun tanwin. Okey, kalau awak tak jumpa nun sakinah dekat sini, awak kena cari pula tanwin. Senang je. Kalau tanwin ni mana-mana yang ada dua macam ni. Fathatain ataupun kasratain ataupun dhammatain. Okey, nampak ni. Okey, fathatain. Awak jangan tengok bertemu dengan huruf alif di sini. Sebab apa Ustazah kata jangan tengok alif di sini? Sebab alif di sini tak ada baris. Awak kena cari huruf yang ada baris. Okey? Selepas nun sakinah ataupun tanwin, awak kena tengok huruf selepas dia tu huruf yang berbaris, bukan huruf yang tak ada baris. Faham? Okey. Dah jumpa tanwin di sini, awak tengok huruf selepas dia ialah huruf alif. Jadi hukum izhar halqi di sini ialah apabila fathatain bertemu dengan huruf hamzah. Okey, macam mana nak baca? Okey, cara bacaan dia ialah sebut dengan jelas dekat tanwin. Kalau awak nak tahu, senang kita nak cam huruf izhar. Sebab tanwin dia, okey, awak akan jumpa nanti bila awak buka Quran, awak akan jumpa tanwin ni. Ada tanwin yang bentuk dia sengit macam ni. Okey, ni fathatain. Dia sengit macam ni. Ataupun kasratain. Macam tu. Okey, dia tak sama. Okey. Yang ni dhammatain dia macam tu. Okey. Kadang-kadang awak akan jumpa tanwin dia duduk sama macam ni. Okey. Fathatain, kasratain, dia sama lah. Beza ya untuk tanda ni kau awak tak perasan. Okey, dhammatain untuk yang sama dia akan duduk macam tu. Okey. Yang ini awak hanya akan jumpa dekat hukum izhar halqi sahaja. Sebab apa? Sebab awak kena sebut dengan jelas. Fathatain, kasratain, dhammatain. Senang. Kalau awak tak tahu, awak tak cam, awak hanya tengok tanda ni saja. Okey, bila awak tengok dekat sini, contoh dekat sini. Okey, nampak fathatain dia sama. Bila sama, maksudnya itu ialah hukum izhar halqi. Okey, selepas dia ialah huruf hamzah.
Okey, cara nak baca tayran, tayran ababila. Okey, bukan tayran ababila. Okey, tak boleh dengung, dia kena sebut ran ni dengan jelas. Tayran ababil. Okey, faham setakat tu? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Sekejap padam. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ialah huruf H. Okey, tengok. Ikut Ustazah baca ya. Anhu, anhu, in huwa, in huwa, fariqan hada, fariqan hada. Okey. Seterusnya huruf ain. An'amta, an'amta, min ainin, min. Okey, nun sakinah disebut dengan jelas. Bukan min aini, tak. Nun jelas. Min ainin, sami'un alim, sami'un alim. Okey, seterusnya huruf H. Okey. Wanhar, wanhar, min haitsu, min haitsu, alimun hakim, alimun hakim. Okey, seterusnya huruf ghain. Fasayunghiduna, fasayunghiduna, min ghillin, min ghillin. Okey, tadi saya kata ada baris kasratain yang duduk sama dan yang duduk tak sama. Okey, yang ni ni ialah contoh kasratain yang duduk tak sama. Kalau macam ni awak jumpa yang macam ni, set dalam kepala, kalau sengit maksudnya dengung. Okey, sebutan tak boleh jelas, kena dengung. Tapi bukan yang ni lah, yang ni bukan tanwin yang ni lah. Jangan kata yang ni tanwin dia, sebab awak tak jumpa pun huruf selepas dia. Kalau nak tengok hukum nun sakinah ataupun tanwin, selepas dia mesti ada huruf. Bukan patah balik sebelah sini, dia kena sebelah kiri. Okey. Kemudian ajrun ghairu, ajrun ghairu. Okey. Contoh yang terakhir huruf kha. Wal munkhaniqatu, wal munkhaniqatu, mimman. Okey, mimman khalaqna, kadhibatin khati'atin, kadhibatin khati'atin. Baiklah, kita dah baca contoh-contoh kalimah tadi. Saya harap awak lebih faham cara macam mana awak nak kenal hukum izhar halqi. Hukum izhar halqi ni ialah salah satu daripada hukum nun sakinah ataupun tanwin. Ni baru pertama. Semua sekali ada 5 hukum. Kita baru belajar 1 daripada 5. Saya harap awak dah faham. Macam saya cerita tadi, yang pertama sekali awak cari dalam kalimah tu ada tak nun sakinah. Kalau tak ada, tak payah duk pening dah. Awak cari pula tanwin. Tanwin tadi sama ada 3, salah satu daripada 3 tadilah. Sama ada fathatain ke, kasratain ke, dhammatain. Habis tengok yang tu, awak tengok sebelah dia, huruf sebelah dia ada tak salah satu daripada 6 huruf izhar halqi. Kalau ada, kalimah tu memang mengandungi hukum izhar halqi. Jadi sebagai bukti kata awak faham dan memang tahu cara nak baca kalimah yang ada hukum izhar halqi. Jadi tugasan awak simple, senang. Senanglah kalau untuk yang awak yang dah faham. Awak buka buku teks muka surat 32. Buku teks muka surat 32 ni kalimah-kalimah yang Ustazah dah baca tadilah. Kalau awak
tak penting nak baca, tak tahu, awak patah balik dekat video Ustazah tadi yang sebelum tadi, awak tengok macam mana Ustazah baca satu-satu. Awak pilih 5 sahaja daripada banyak-banyak ni. Awak pilih 5 saja. Ustazah nak awak rakam, ambil phone, awak rakam, tak payah tunjuk muka awak, just dengar suara, dan Ustazah nak awak tunjuk dekat kalimah yang dalam buku teks tu, dan awak sebut bagi betul kalimah tu. Awak rakam 5 kalimah yang awak baca tadi dan awak hantar ke Telegram Ustazah. Okay? Telegram lah, bukan WhatsApp. Telegram supaya senang untuk Ustazah nak semak. Okay, itu tugasan yang pertama. Untuk tugasan yang kedua pula, okay, awak perlu jawab latihan di dalam live worksheet. Okay, awak klik link yang Ustazah sertakan sekali. Awak klik link tu dan awak jawab soalan dalam live worksheet tu. Dah habis awak jawab, okay, awak jangan lupa isi. Awak habis jawab, awak tekan finish. Lepas tu awak isikan maklumat yang diminta. Okay, student name, awak isi nama penuh awak, grade atau level, awak isi kelas awak, school subject, awak isi subjek pendidikan Islam. Okay, tak payah screenshot dekat Ustazah sebab kalau awak isi yang ni, automatik apa yang awak jawab tadi akan hantar ke email Ustazah. Okay, Ustazah boleh semak awak dah jawab ke belum. Tapi kalau awak jawab tapi tak keluar yang ni, awak kena jawab sampai dia keluar yang ni. Okay, baru dia akan masuk ke email Ustazah. Okay, baiklah, sekian setakat itu saja untuk minggu ini, dan Ustazah harap awak semua faham. Dan setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.